Sekali lagi, satu daripada orang yang dikatakan berakhlak ialah orang yang melatih diri, menjaga diri sangat-sangat. Bukan jaga diri masa kuliah, bukan diri masa sembang petang. Bukan jaga diri masa depan orang. Bukan jaga diri kerana kita depan orang lain. Tak. Orang yang akhlaknya baik, orang yang sentiasa ingat, aku tak nak lagi lukakan siapa-siapa, sakitkan hati siapa-siapa. Tangan aku tak nak lagi, susahkan orang. Aku tak nak lagi kaki aku di tempat yang nanti akan disoal oleh Allah. Maka menjaga seluruh anggota ini, sama ada dari suami, dari isteri, dari anak-anak, dari keluarga, dari jiran dan sebagainya. Menjaga seluruh anggota ini untuk tidak menyakiti orang lain. Okay, sama ada menyakiti dari segi melalui perkataan, melalui pandangan, melalui pergerakan, melalui tindakan, melalui penampilan, melalui harta benda dan sebagainya. Okay, kadang-kadang orang pakai baju baru je sombong. Kadang-kadang pakai gelang je sombong. Ini kadang-kadang kita pakai tapi ada yang sakit hati. Sebab itu wahai wanita, tutuplah aurat. Ada yang belajar sekerat, dia kata, aku yang pakai, kamu tengok buat apa. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang dapat dosa. Kita dah tentulah buka aurat tu berdosa. Tetapi kita dilihat orang itu menyebabkan orang lain berdosa. Sama juga bercakap. Aku cakap hai aku, tapi bercakap itu menyakitkan. Aku bercakap dengan anak aku, tapi anaknya sakit hati, bengkak, benjol. Maka jangan kata saya nak baik dengan orang, tapi bukan dengan anak beranak. Saya nak baik dengan orang tapi bukan dengan adik-beradik. Saya nak baik dengan sahabat-sahabat tapi bukan dengan jiran tetangga. Ini masalah besar kita. Sebab kita sangat senang untuk melihat salah orang tapi sangat sikit untuk melihat salah sendiri. Maka orang yang berakhlak, yang pertama, ni 3 kita nak bincang. InsyaAllah kalau sempat kita sambung. Maka Imam Ibn Rajab kata apa? Tolong latih diri. Kalau kamu nak jadi orang yang berakhlak, tolong latih diri untuk berjaga-jaga. Tidak untuk melukakan orang, sama ada di depan orang, di belakang orang, masa dalam majlis ramai ataupun masa sendirian. Kadang-kadang masa sendirian kita banyak kutuk orang, tapi jarang kutuk diri sendiri. Sedangkan ulama'-ulama' dulu, kalau kita kata Sayyidina Umar saja, tak tidur dia. Nak tidur saja dia menyemak diri. Apa perkataan yang aku dah salah? Apa perbuatan yang aku dah lukakan? Apa benda yang aku tak buat hari ni? Apa yang aku sudah tercuai? Sebab itu kalau kita melihat catatan daripada kata Hasan Al-Basri sahaja, seorang ulama kata-kata, ataupun tabi'in, orang Muslim itu, orang beriman itu sangat-sangat ketat melakukan muhasabah diri. Artinya sangat sungguh-sungguh membuat muhasabah diri terhadap dirinya sendiri. Dia tidak menilai orang. Okey? Dia menilai dirinya sendiri. Maknanya apa dia dah buat, ya, dibandingkan dengan mengawal kata lebih ketat dibandingkan kawalan seorang pedagang terhadap mitra dagangnya. Maknanya orang mukmin sebenarnya mengawal, membuat muhasabah, menyemak dirinya jauh lebih besar daripada majikan menyemak pekerja-pekerja yang membawa dagangannya. Okey, kalau kita kata kita ni pembekal, maka kita nak bagi orang bawa barang kita, kita akan hati-hati. Ambil berapa, bagi berapa, untung berapa, rugi berapa. Kita semak secara teliti. Tetapi Hasan Basri kata apa? Kalau orang yang mahu membaiki akhlaknya, dia akan menyemak dirinya, muhasabah dirinya lebih besar, lebih ketat daripada menyemak pekerja-pekerja yang melakukan jual beli barang dagangannya. Ini kekuatan yang pertama. Kalau kita tengok, kita kata Rabi' bin Kusam, okey? Apa dia buat untuk menyemak dirinya? Dia selalu menulis, setiap hari dia menulis apa yang dia cakap dan apa yang dia buat. Apa yang ditulis, dia akan tulis apa yang dibuat, apa yang dia cakap, okey? Okey? Dari Jumaat ke Jumaat. Dari hari Jumaat ke Jumaat, okey? Jika apa yang diucapkan itu semua yang baik-baik, maka dia memanjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat ilahi. Kalau yang dicakap, yang dibuat itu banyak yang tak cantik, maka dia terus dengan sungguh-sungguh, okay? Dia banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak bertaubat dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ni kalau kita kata ulama'-ulama', okay?
Ada ulama salaf lagi berkata, aku pernah melakukan dosa 40 tahun yang lalu dan aku pun memohon kepada Allah agar mengampunkan aku dan aku sentiasa memohon kepadanya ampunan atas dosa yang selalu membayangi aku sehingga saat ini. Ada orang buat salah 40 tahun yang lalu. Ini kata-kata tabi'in. Orang yang selepas tabi'in. Artinya orang-orang yang lagi masih dekat dengan hubungan dengan para sahabat. Artinya sebagai orang mukmin, kalau dia buat salah, walaupun kesalahan itu dah berpuluh tahun. Sudah berpuluh tahun, kalau kita ingat salah itu, kalau kita boleh minta ampun, kita minta ampun dengan orang yang terlibat dan kita minta ampun dengan Allah, kita beristighfar dan kita banyak-banyak buat solat sunat, taubat, supaya apa yang kesalahan yang kita dah buat dulu, masa muda dulu. Ini kita kata, bila kita cakap pasal muda, kita cakap masa lalu, kita ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka sebagai orang mukmin yang menjaga akhlaknya, nak membaiki akhlaknya dengan Allah, nak mendekatkan dirinya dengan Allah, maka dia akan sentiasa minta ampun dengan Allah, nyemak balik apa kesalahan-kesalahan yang sudah aku pernah lakukan. Ini sebahagian daripada pembersihan jiwa untuk membolehkan kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlak yang Allah redha, akhlak yang membuat kita dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Kita nak bangun balik kekuatan akhlak kita. Tanda kita berakhlak ialah orang yang sentiasa merasa tidak akan mampu mengawal dirinya untuk tidak melukakan walaupun dengan satu patah perkataan dalam WhatsApp. Okey, kalau itu kita kata kalau luka jangan simpan lama-lama, keluarkan supaya kita dapat ampunan. Supaya kita boleh bermuasabah dengan Allah, kita boleh minta maaf dengan orang dan sebagainya. Okey? Kalau siapa yang pernah kita lakukan kezaliman, cari orangnya. Kalau boleh. Kalau tak boleh juga minta dengan Allah. Bertawassul dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku, aku pernah berdosa dengan orang itu tapi aku dah tak pernah jumpa orangnya lagi. Maka aku wakilkan kamu sebagai tempat aku mohon ampun, Ya Allah. Engkau yang tahu dia di mana. Itu namanya, Ya Allah, bertawassul kepadamu. Maknanya mewakilkan Allah untuk kita belajar, untuk kita pergi minta maaf dengan orang tersebut. Ini sebahagian daripada cara untuk menjaga akhlak. Itu yang pertama. Maknanya mampu atau tidak lidah kita tidak bercakap menghina orang. Mampu atau tidak kita bercakap untuk tidak melukakan orang. Mampu atau tidak kita jaga penampilan kita tidak menyakitkan hati orang. Dan sebagainya. Maknanya kaki tangan seluruh anggota ini bersih daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain tersinggung. Apa yang kita fikir, yang kita cakap. Apa yang kita fikir selalunya itulah yang kita cakap. Kalau fikirannya betul, dia betul. Kalau fikirannya salah, tetap salah. Okey? Maknanya kita kekuatan yang nak dibangun, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakhlak itulah orang yang tidak membalas. Orang yang menahan diri untuk tidak membalas balik. Tidak membalas balik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Okey? Ataupun dalam arti kata lain, tidak membalas tu maknanya tidak menzolimi. Tidak menzolimi. Kenapa kita kata membalas? Kenapa tidak balas? Kita takut balasan yang kita lakukan itu tak seimbang dengan apa kesalahan yang orang tu dah buat kat kita. Okey? Sebab itu kekuatan yang kita nak angkat, belajar untuk tidak membalas. Kalau membalas, kita takut jadi zalim. Jadi untuk orang zalim tak ada tempat lain selain neraka. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Aku pernah zalim tak dengan orang lain. Aku pernah cakap benda salah ke benda betul. Aku pernah tunjuk benda salah ke benda betul. Kadang-kadang cikgu mengajar salah, minta ampun dengan anak murid. Kadang-kadang cikgu tak perasan benda tu salah. Kadang-kadang anak murid salah. Kadang-kadang kita dendam dengan anak murid. Itu kalau cikgu. Kalau anak, kita dendam dengan anak. Kita dendam dengan keluarga. Kita dendam dengan menantu. Kita dendam dengan besan. Kita dendam dengan macam-macam orang. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama belajar untuk tidak membalas. Okey? Sebab itu kita membalas. Okey? Kezaliman ataupun kesalahan yang orang lain lakukan pada kita, kecuali hal-hal yang sangat peribadi. Hal-hal yang sangat peribadi maknanya dah mengganggu sampai ke rumah, dah sampai menjatuhkan air muka, dah sampai melukakan. Itu tak boleh lah. Okay, maknanya kita kata, kita bimbang, kita tak balas bukan kerana kita tak mampu balas.
Ataupun kita tak balas bukan kerana kita takut dengan dia. Tak. Maka bila ada orang yang melukakan kita, ada orang yang menghina kita, melecehkan kita, merendahkan kita, makanya kita tak balas sebab apa? Kita tak nak balasan kita itu nanti melebihi apa yang sepatutnya. Sebab itu orang yang berakhlak, orang yang berakhlak, kalau sekiranya dia dizalimi, maka dia hanya, kalau boleh terbaik adalah diam. Sebab itu hati-hati orang yang diperlakukan, orang yang dizalimi, bila dia diam, dia dalam keadaan yang sangat bahaya. Apa bahayanya pada orang yang melakukan kesalahan pada dia? Kerana dia diam bukan kerana dia tak boleh balas. Dia diam, dia menyerahkan balasannya kepada Allah. Dia mohon dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang bijaksana membalas kezaliman orang tersebut. Kita takut balasan dari Allah jauh lebih besar daripada kezaliman yang kita buat pada orang itu. Maka dengan sebab itu sekali lagi kita ambil satu kisah. Ada seorang tuan rumah memasang perangkap tikus, dan setelah dapat ditangkap tikusnya, digenggamnya tikus tu, dibakarnya ekor tikus tu. Jadi bila dibakar ekor tikusnya itu, tikus tu meloncat, meleding, terlepas. Dia terlepas masuk ke dalam rumah tuan yang tangkap, yang bakar dia tadi. Tikus itu pergi ke semua tempat, kepada bahan-bahan yang ada, yang mudah terbakar dalam rumah itu. Ini Allah bayar tunai ni. Akhirnya dalam masa 1 jam, rumah orang yang membakar ekor tikus tadi terbakar. Tidak dapat diselamatkan. Ini nak tunjuk orang zalim, orang yang menzalimi binatang saja. Menzalimi binatang saja Allah bayar tunai. Allah bayar tunai kat dia, terbakar seluruh rumahnya. Bayangkan kalau kita zalim dengan manusia. Kita kata orang tu kata kita begini, kita pun balas begini. Orang tu buat begini, kita pun balas begini. Kita bimbang, takut balas kita itu melebihi dari apa yang sewajarnya. Sebab itu sekali lagi tanda orang berakhlak mengikut Imam Ibn Rajab ialah orang yang menahan diri, menjaga diri untuk tidak membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Sebab itu kita mesti paling takut kalau dia menjawab, kita nampak apa dia jawab. Tapi kalau dia hanya diam, tak usik apa-apa kat kita, maknanya apa? Dia sedang mohon dengan Allah. Kalau kita memang menginaya dia, sebab itu kita katakan, orang yang dizalimi itu biasanya doanya terangkat serta-merta. Jadi orang yang berpuasa, orang yang dizalimi, orang yang mampu memaafkan, ini di antara sebab Allah masuk ke dalam syurga. Tapi Allah sudah janji, orang yang dizalimi biasanya doanya terangkat. Sebab itu kalau kita buat orang, jangan sampai, andai kata sampai ke peringkat menzalimi, jaga-jaga, hati-hati. Walaupun yang kita buat tu kucing je, binatang saja dan sebagainya. Sebab itu nak tebang pokok pun kena cakap, kenapa kamu nak kena tebang? Nyai main sekedah aja, kerana dia hidup. Takut zalim dengan tumbuh-tumbuhan, takut zalim dengan binatang, takut zalim dengan anak isteri, takut zalim. Oh ya Allah. Contoh. Maka sekali lagi, yang kedua, akhlak yang baik. Yang kita nak baiki diri kita ni, supaya kita tidak senang-senang sangat nak membalas apa orang buat pada kita. Kerana kadang-kadang balas bukan membaiki. Kadang-kadang membalas tu lebih buruk. Lebih buruk kesannya daripada tak balas. Sebab itu kita kata kalau tak ada yang baik untuk dicakap, tak payah cakap. Kalau kita tak mampu nak rasa-rasa, nak bercakap yang baik, yang akhirnya kita boleh baik balik semula dengan dia, tak payah cakap apa-apa. Kerana kita bimbang kalau kita cakap semula, kita lawan balik, kita zalimi balik, takut kita jatuh pada kategori menzalimi.
Sebab itu berhati-hati kalau kita bergaduh dengan orang, orang tu tak cakap apa, bukan makna kita bangga, kita orang takut, dia segan dengan kita, dia tak berani lawan kita, ataupun dia kata sebab kenapa dia tak nak jawab sebab dia salah, kita betul. Jangan cepat rasa kuat, jangan cepat rasa betul, jangan cepat rasa kita besar, jangan cepat kita rasa kita di pihak yang benar, jangan. Orang yang akhlak yang baik, orang yang kalau diusik, kalau diganggu, dia tidak cepat-cepat melenting. Dia tidak cepat-cepat membalas. Okay? Terbaiknya dia doa, Ya Allah, Tuhanku lembutkan hatinya. Ya Allah, Tuhanku mudahkan urusannya. Ya Allah, baikkan aku dengan dia. Ya Allah, aku tak nak dendam dengan dia. Ya Allah, aku tak nak sombong dengan dia. Ya Allah. Itu yang terbaik daripada membalas yang balik-balik, baling-baling pakai bahasa yang tak cantik dan sebagainya. Okay, sebab itu kita kata kita bimbang bahawa yang kita balas itu tidak setimpal dengan apa yang orang tu buat. Itu sebab kita kata seorang orang mukmin itu sentiasa membuat muhasabah dirinya. Apa salah aku tadi, aku cakap apa, aku cakap macam mana, kenapa dia jadi macam tu, jadi macam ni. Sebab itu kalau kita luka, cukup cakap sedih sangat saya atas percakapan awak. Dah, tak payah balas lagi. Awak patutnya gini. Bagi tahu je saya sedih. Dah. Okey? Saya sedih sangat. Saya tersinggung sangat. Saya terasa sangat. Bagi terasa tu mungkin dia boleh minta maaf balik. Ataupun kita tidak banyak dendam lama. Kalau dah cakap banyak, dah cakap yang kotor, dah banyak yang luka. Okey? Maka Imam Ibn Rajab pesan pada kita, kalau kita benar-benar berakhlak, kitalah orang pertama yang paling mudah minta maaf. Orang yang paling mudah memaafkan. Okay? Orang yang paling mudah sejuk hatinya. Orang yang paling cepat melupakan salah orang. Oh, dia tu dulu. Jangan lupakan. Forget and forgive. Okay? Orang yang dikatakan berakhlak baik ialah orang-orang yang tadi menjaga hatinya dan menjaga hati orang lain. Tidak membalas kezaliman orang lain selagi mampu bersabar. Sebab itu dikatakan pahalanya paling banyak tidak membalas balik, kerana itu membuktikan kita memiliki sifat sabar yang tinggi. Kalau kita terus membalas atau membalas dengan tujuan nak bagi tahu je, saya ni tersinggung, supaya dia tak buat lagi. Bukan kita balas tu nanti hari ni, esok engkau. Macam tu tak ada. Hari ni nanti engkau, esok hari aku. Oh, jangan. Jadi banyak-banyak orang yang tanda dia sabar ialah orang apabila dia dizalimi, dia mampu memberi maaf. Dia mudah minta maaf. Dia mudah berdamai. Nah, ini akhlak yang baik tadi yang kita kata tak nak melukakan, tak nak membalas tadi. Okey, kalau pertama kita elak daripada melukakan, kedua kita tak balas apa orang buat pada kita. Tu yang kedua, kerana kita ada elemen sabar yang menjadi syarat masuk syurga yang mudah. Orang yang sentiasa memaafkan, mudah memaafkan, dan orang yang tinggi sabar. Sebab itu latihlah diri untuk mengawal kezaliman yang berlaku pada kita dengan solat dan sabar. Dengan sabar dan solat. Ini pesan Rasulullah, pesan Al-Quran dan pesan para sahabat. Maka kekuatan yang kita nak bangun balik ialah kita nak bangun balik akhlak-akhlak yang benar-benar baik. Sebab itu tadi kita buat muhasabah diri. Kedua, kita belajar memaafkan. Kita belajar untuk senang, kita kata melupakan, kita tidak dendam, kita tidak simpan benda-benda tak cantik dalam hati sampai muka jadi buruk dan sebagainya. Dan yang ketiga, Imam Ibn Rajab memesankan kalau kita nak menyemak akhlak kita, maka semaklah apa kita buat untuk orang. Artinya kita kata orang yang berakhlak itu, okey, orang yang akhlak yang baik itu, okey, ialah orang-orang yang mudah membantu, menyenangkan orang-orang dalam yang ada di sekitar kita. Orang yang memudahkan semua urusan orang lain yang ada di sekitar kita. Orang yang kalau orang tu susah dia bagi bantuan, kalau orang tu perlu bantuan dia membantu. Berarti dia tangannya tangan yang lebar terbuka untuk membantu.
tangan yang ringan untuk membantu, lidah yang fasih untuk menghulurkan bantuan. Artinya, orang yang paling sedia untuk membuat kebajikan, untuk memberi kemudahan kepada orang lain dalam keadaan sulit dan sukar. Maka kita nak bangun balik, kita katakan, sebab itu Nabi pesan apa, katakan kalau seorang mukmin itu dapat membantu seorang mukmin yang lain menyelesaikan masalahnya sehari, okey, pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Nak tunjukkan macam mana banyaknya, macam mana besarnya orang yang membuat kebajikan. Orang yang senang membantu, memudahkan keluarganya, memudahkan ibu ayahnya, memudahkan anak-anaknya, memudahkan keluarga lain, memudahkan jirannya. Okay? Orang yang tangannya langsung lebar untuk membantu. Okay? Maka itu Nabi pesan, orang yang dapat membantu keluarga mukmin sehari, sahabat mukminnya sehari, menyelesaikan masalahnya, jauh lebih baik pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Maka sekali lagi kita nak semak betapa besarnya orang yang senang memberi pertolongan dan kebajikan kepada sahabat kerabatnya. Jadi sekali lagi orang berakhlak ialah orang yang senang menolong. Orang yang senang menolong itu hidupnya dia ibaratkan oleh agama seperti sungai. Jadilah diri kamu seperti sungai. Sungai yang tidak berhenti mengalir. Artinya sentiasa bersedia untuk membantu. Kemudian kita kata kenapa diibaratkan oleh ulama sebagai sungai. Sungai sangat mudah membantu. Orang nak mandi boleh, orang nak minum boleh, orang nak berenang boleh, orang nak cari makan boleh, orang nak bersihkan diri boleh, orang nak bersih pakaian boleh. Ya Allah. Dibanding, jangan dijadikan diri kamu perigi. Okey, perigi ada air juga, tapi nak ambil airnya susah. Nak pakai timba, kau tak pandai tu kau tak dapat air. Kalau tak kena gaya timba jatuh ke dalam dan sebagainya. Okey, makanya kalau kita kata perigi, dah dia sempit. Berenang tak boleh, tak ada ikan, tak ada apa. Contoh. Jadi dipesankan oleh ulama, jadi kalau kamu benar-benar nak jadi orang berakhlak, maka jadikan diri kamu seperti sungai. Jadi seperti sungai, pertama apa? Dia sabar, dia tidak pernah berhenti mengalir. Ada orang tahan ke, orang tak tahan ke, orang bubuh kayu ke, orang bubuh batu ke, dia tetap berusaha untuk terus mengalir. Artinya dia nak tetap terus memberikan sumbangan, terus memberikan kebajikan. Dia tidak akan berhenti, orang bubuh kayu ke, halang ke, apa ke benda. Dia akan menyempang di mana-mana. Sebab itu kita katakan, oh, jadilah seperti sungai, sesabar sungai, selembut sungai, dan semewah sungai. Apa sebab semewah sungai? Tak makan, kita boleh cari ikan dalamnya. Kita ada udang dalam, ada kerang, ada remis, ada macam-macam, ada mutiara. Itu kalau laut lah. Jadi sungai. Jadi maknanya airnya boleh diminum, airnya boleh dimandi, airnya boleh buat masak. Okay? Mi dulu belum ada pipe, hidupnya dengan air sungai. Syukur Alhamdulillah tinggi juga. Okay? Sampai orang nak buat tandas pun sungai juga. Jangan main-main. Jadi sekali lagi, mari kita lihat kepada diri kita. Aku ini senang atau susah untuk membantu adik-beradik. Aku ni senang atau susah membantu ibu ayah. Aku ni senang ke susah untuk membantu jiran tetangga. Ini di antara 3 kategori yang paling besar. Kadang-kadang kita senang membantu orang jauh-jauh, tapi sulit untuk membantu orang sebelah rumah. Sulit untuk membantu ibu ayah. Sulit untuk membantu adik-beradik. Ya Allah, adik-beradik dendam setengah mati. Ya Rabbi. Mi bila datang kaunselor, orang klien yang, doktor, kenapa adik-beradik saya benci saya, kenapa adik-beradik saya marah dengan saya, dengki dengan saya, dan sebagainya. Ada yang tamak sebab rumah pesaka, ada yang tamak sebab ladang, ada yang tamak sebab adiknya kaya sikit, dia tak kaya, ada yang macam-macam. Maka kalau sebagai kaunselor, kita melihat, ya Allah, nak baik dengan suami susahnya, nak pemurah dengan anak-anak letih. Kadang-kadang kita paling kedekut dengan anak-anak lah. Berkira macam cetik. Nak bedak kedekut dengan ipar duai lah. Ya Rabbi. Sedangkan orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, yang kita mungkin perlu nanti akan mengharap pertolongan darinya.
Maka sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak balik ke dalam diri, sudah masuk atau tidak 3 perkara tadi untuk memastikan bahawa aku ni baik ke tak baik akhlaknya. Kerana baik akhlak, maka baru baik ibadahnya. Baik ibadahnya, baik akhlaknya, baru baik imannya. Baru kukuh imannya. Kalau tidak, kalau akhlak iman tidak boleh berdiri tanpa akhlak. Sama juga orang ada ilmu, ada profesor, ke ada doktor, ke ada apa ke benda, kata-kata Mesir, ke Kairah, ke mana ke. Walaupun ilmu jadi 4 lori, botak kepala cari ilmu. Tapi kalau ilmu itu tidak dimasukkan dalam mangkuk akhlak, maka ilmu itu juga tidak bermakna di mata Allah. Allah melihat akhlak. Sebab itu Nabi, semua Nabi, dibina akhlaknya dulu. Dibina akhlak, kerana kita kata sekali lagi, kekuatan kita adalah bergantung sejauh mana baiknya akhlak kita. Katalah kesihatannya baik, fisikalnya sihat, aduh hai, baru sakit sikit je dah tak ada tersemang petang dekat 2 minggu contoh. Maka kita nak bangun balik kekuatan bahawa saya sekali lagi ingin mengubah diri untuk menjadi orang yang paling mudah membantu, paling pemurah dengan semua orang, paling senang diminta bantuan. Itu satu. Itu yang ketiga. Yang kita kata kita nak bangun balik dengan mak bapak, dengan adik-beradik, dengan jiran tetangga. Kalau 3 ni selamat, insya-Allah lah. Sebab itu kita kata, kalau kita nak tahu baik, tanya jiran. Kalau nak tahu jahat, tanya musuh. Jadi kita jiran tak baik, musuh 4 lori. Maka kalau boleh kita nak kecilkan musuh kita, tak nak leza-leza lagi. Kalau nak WhatsApp yang elok-elok saja, tak nak benda-benda yang menghasut, benda-benda yang mendorong orang bergaduh dan sebagainya. Kerana ruang-ruang untuk buat jahat ini ruangnya sangat besar, dan orang yang nak hasut kita buat jahat juga sangatlah besar jumlahnya. Oleh itu sama-sama kita angkat diri supaya kita benar-benar merasa bahawa saya nak jadi orang yang paling baik akhlaknya, kerana Allah hanya rindu pada mereka yang baik akhlaknya. Kalau cantik macam mana hartanya, besarlah rumahnya, cantiklah orangnya, kayalah orangnya, tinggilah ilmunya, tapi tidak baik akhlaknya dengan Allah, tidak baik akhlaknya dengan keluarga, tidak baik akhlaknya dengan mak bapak, tidak ada berkah dalam hidupnya. Baik itu jaga mak bapak, jaga mak ayah, kerana rezeki kita sangat bergantung kepada bagaimana kita bersyukur pada mak ayah kita. Okay, jangan banyak melukakan. Walaupun mak ayah tu tak bercakap, walaupun mak ayah tu dah tua, dia tetap ada perasaan. Dia tetap luka, dia tetap rasa sedih, dia tetap rasa tersinggung. Mudah-mudahan kita orang pertama menjadi orang yang paling baik akhlak kita dengan mak ayah kita, atau orang yang paling baik dengan adik-beradik kita, dan orang yang paling baik dengan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan pertemuan petang ini menjadi sebahagian daripada butiran untuk kita merasa bahawa bahagianya berada dalam majlis ilmu dan berbahagia untuk mengubah diri menjadi lebih baik di mata Allah dan lebih baik di mata manusia. InsyaAllah, kami doakan pada semua keluarga Sembang Petang agar diberikan Allah sihat walafiat, diberikan keberkahan dalam seluruh usaha dan ikhtiar, diberikan ruang untuk banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak bertaubat. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan ini membantu kita untuk mendapat kesembuhan, diangkat dugaan ujian ini oleh Allah sebagai tanda kita bersyukur atas apa yang Allah kurniakan, dan kita merasa insaf atas apa yang Allah tegur, dan akhirnya kita terus bertaubat untuk dekat dengan Allah. Jangan lupa doakan Umi terus sihat walafiat, panjang umur untuk menyambung sedikit lagi Sembang Petang kita di masa-masa mendatang.